Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 29 Disember bersama saya Nurliza Muhammad Zain. Tajuk utama tengah hari ini. 3 rakyat Malaysia maut, 1 di Australia, 2 di Mesir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulletin 1.30 tengah hari ini kita mulakan dengan berita sedih ini. 2 pelancong Malaysia maut dalam kejadian nahas bas dengan sebuah truk di jalan menuju Laut Merah semalam. Selain pelancong Malaysia, sumber dari hospital berkata seorang lelaki warga India dan 3 warga Mesir turut maut dalam kemalangan ke resort Ain Shukna itu. Nahas turut menyebabkan 24 lagi penumpang cedera termasuk beberapa yang parah. Dalam pada itu, Kementerian Luar Negeri mengesahkan 5 orang rakyat Malaysia cedera dalam kemalangan jalan raya di Mesir itu. Menurut Wisma Putra, semua mangsa membabitkan satu keluarga. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra berkata kemalangan berlaku ketika mereka dalam perjalanan dari Hurghada ke Kahirah dalam jam 11 pagi semalam waktu tempatan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke Hospital Suez Canal dan Hospital Kanak-kanak di Kahirah. Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah sedang menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya kepada mangsa dan memantau perkembangan terkini keadaan mereka dari semasa ke semasa. Dan ini pula di Queensland, Australia. Seorang remaja rakyat Malaysia dilaporkan maut ketika bermain papan selaju di Queensland, Australia. Media negara itu melaporkan Muhammad Farhan Fudail, 16 tahun, berasal dari Kuantan, Pahang, terlanggar tiang ketika bermain papan selaju bersama rakannya. Siasatan awal Polis Queensland mendapati Farhan cuba memperlahankan papan selajunya ketika menuruni bukit sebelum terlanggar tiang. Pasukan perubatan tiba di lokasi kejadian di Jazin Barracks, North Ward, kira-kira 2.30 petang waktu tempatan dan cuba menyelamatkan mangsa yang cedera parah. Mangsa yang memakai topi keledar keselamatan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Farhan dikatakan datang bercuti bersama keluarganya. Ibu mangsa yang dikenali sebagai Natasha ketika dihubungi bernama mengesahkan kejadian dan usaha sedang diambil untuk membawa pulang jenazah ke Malaysia. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob berkata pihaknya telah menghubungi Natasha dan urusan membawa pulang jenazah ke Malaysia sedang diuruskan oleh pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra. Ini pula di Bentong, Pahang. 3 wanita warga Thailand maut manakala 3 lagi parah dalam kemalangan membabitkan sebuah trailer dipercayai terbabas sebelum terbalik dan menghempap sebuah pacuan 4 roda. Nahas berlaku kira-kira jam 1 pagi itu berlaku di kilometer 43.2 Lebuhraya Kuala Lumpur, Karak. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Yusof Yunis berkata kenderaan jenis Toyota Hilux dinaiki 4 warga Thailand dari arah Kuala Lumpur. Siasatan awam mendapati trailer dalam perjalanan dari Klang, Selangor ke Kuala Krai, Kelantan. Ketika di lokasi kejadian, trailer dipercayai hilang kawalan dan terbabas ketika melalui laluan berselekoh sebelum melanggar tembok di kiri jalan. Kenderaan berat itu terbalik di atas Toyota Hilux yang dalam perjalanan pulang ke Thailand. Nahas menyebabkan 3 wanita dikenali sebagai Yawiyah, 53 tahun, Maskah, 49 tahun dan Jantana, 43 tahun maut di tempat kejadian. Sementara suami Yawiyah dikenali sebagai Mama, 55 tahun, parah. Pemandu trailer Muhammad Ali Muhammad alias Abdullah, 31 tahun, turut parah manakala kelendan Mat Rifa Ismail, 52 tahun, cedera di kaki dan tangan. 2 yang parah, Mat Rifa dan Mama, dirawat di unit rawat terapi Hospital Bentong manakala Ali dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Semua mayat mangsa dibawa ke bahagian forensik Hospital Bentong untuk tindakan lanjut. Saya baru sampai depo baru pakai nombor. Sementara itu, mayat seorang lelaki warga Australia ditemui tersangkut dalam bot gentian kaca yang terbalik di jeti penumpang Kuah Langkawi malam tadi. Kejadian disedari kru di laluan keluar masuk kapal ketika feri dari Kuala Perlis sedang berlabuh.
Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim memaklumkan bot itu dikesan dalam keadaan terbalik ketika feri berlabuh. Ia kemudiannya berpusing dan saksi nampak mayat mangsa tersangkut dalam bot berkenaan. Pihak bomba dan penyelamat Langkawi membantu mengeluarkan mayat terbabit. Identiti mangsa dikenali sebagai David John, 81 tahun. Mayat lelaki itu dibawa ke unit forensik Hospital Langkawi untuk bedah siasat. Vivo V17, detik indah melangkaui jangkaan. 32 megapiksel Ultra O-Screen swafoto. Vivo. Tinggal 48 jam sahaja lagi sebelum larangan merokok di premis makanan terbuka bakal berkuat kuasa. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah memasang papan tanda larangan berkenaan di kebanyakan premis bangunan termasuk premis kerajaan. Menurut beliau, pihak Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar di BKL telah memasang lebih kurang 3,000 tanda larangan merokok yang telah mula diedarkan awal Januari lalu di sekitar Kuala Lumpur. Datuk Nur Hisham dalam pada itu menjangkakan seramai 200 orang penguatkuasa akan menjalankan pemeriksaan ke atas sekitar 200 premis makanan berkenaan pada bulan pertama ia dikuatkuasakan nanti di sekitar ibu kota. Jelasnya tiada keperluan untuk tempoh penguatkuasaan itu dipanjangkan memandangkan tempoh yang lama sudah diberi dan menyeru perokok serta pemilik premis makanan di negara ini mematuhi peraturan. Bermula 1 Januari 2020, penguatkuasaan terhadap larangan merokok di premis makan terbuka di bawah Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 akan dilaksanakan sepenuhnya dengan notis perintah hadir ke mahkamah terhadap perokok akan dikeluarkan. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye baru-baru ini berkata mereka yang melakukan kesalahan itu akan dikenakan denda RM250 namun boleh dikurangkan ke RM150 jika dibayar dalam tempoh kurang daripada sebulan. Kegagalan mematuhi peraturan berkenaan merupakan satu kesalahan yang boleh didakwa di mahkamah dan didenda sehingga RM10,000 atau penjara 2 tahun sekiranya sabit kesalahan. Hasil bumi boksit dianggarkan bernilai RM10 bilion di kawasan Felda Bukit Goh dan Bukit Kuantan di Kuantan mampu terus menjana pertumbuhan ekonomi negeri Pahang dan rakyatnya. Adun Sungai Lembing, Datuk Muhammad Suhaimi Muhammad Shah berkata kegiatan pelumbungan itu bagaimanapun perlu dilaksanakan dengan peraturan dan kawalan ketat bagi menjamin alam sekitar dan keselamatan orang ramai terjamin. Menurut Datuk Muhammad Suhaimi, kegiatan pelumbungan itu membolehkan kerajaan negeri meraih hasil cukai bernilai jutaan ringgit. Bagaimanapun berikutan perintah moratorium terhadap pelumbungan boksit dikuatkuasakan sejak 2017 dan beberapa prosedur bagi membenarkan kegiatan itu diteruskan belum dimuktamadkan menyebabkan aktiviti itu tidak dapat diteruskan. Susulan itu pelumbungan boksit di kawasan ladang penduduk tidak dapat diteruskan manakala tanaman semula sawit juga tidak dapat dilakukan. Penduduk-penduduk Bukit Goh terutama sekali yang terlibat 280 orang di Bukit Kuantan dekat dengan 30 orang di kampung RTP, kampung Pengaziz pun ramai. Sebelahnya pula Kota Sah pun ada bauxite. Jadi mengapa kita tak memanfaatkan, kita keluarkan tapi dengan SOP yang ketat. Dan juga kita tak mahu pada masa yang lepas pemaju 80% dapat untung, peneroka dapat untung sikit. Ada yang jadi mangsa. Februari lalu, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar mengumumkan semua aktiviti pelumbungan boksit dibenarkan beroperasi semula tetapi perlu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat. Operasi pelumbungan baru berkenaan bagaimanapun belum dimulakan sejak 31 Mac lalu. Datuk Muhammad Suhaimi ditemui media selepas pelancaran produk aiskrim tempatan berasaskan durian keluaran sebuah syarikat tempatan di Kuantan. Mengurangkan jumlah kemalangan dan mengamalkan budaya keselamatan di jalan raya perlu ada dalam senarai azam tahun baru bagi setiap rakyat Malaysia. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Ikatan Tan Sri Lilam Tai berkata keselamatan perlu menjadi sebahagian daripada budaya pengguna jalan raya. Ini bagi memastikan jalan raya lebih selamat untuk semua orang dan untuk mengurangkan jumlah kemalangan maut.
Menurut beliau, 6 hingga 7,000 orang maut di jalan raya dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dibanggakan oleh Malaysia. Tan Sri Lee berkata secara purata, kira-kira 19 sehingga 21 orang mati setiap hari. Kebanyakan kemalangan melibatkan motosikal, sama ada penunggang motosikal atau pembonceng, sering menjadi mangsa kemalangan jalan raya. Ini menunjukkan perkara itu mesti diutamakan oleh semua pihak, termasuk kerajaan dan masyarakat, kerana nyawa setiap orang amat berharga. Tambahnya, walaupun agak mustahil untuk mencapai sifar kemalangan jalan raya, adalah penting untuk mengamalkan keselamatan di jalan raya seperti memakai tali pinggang keselamatan dan menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS. Menurut penyelidikan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia pada tahun 2015, kurang daripada 12% penumpang tempat duduk belakang memakai tali pinggang keselamatan berbanding pemandu dan penumpang kerusi hadapan yang hampir 90%. Festival Light and Motion Putrajaya Lampu 2019 kembali buat edisi ke-7 dengan memaparkan konsep kepelbagaian etnik dan budaya rakyat dengan tema Beautiful Malaysia. Ia menampilkan lebih 20 tarikan seperti taman bertema dan tarikan utamanya Grand Projection Mapping iaitu teknologi visual dan audio di fasad bangunan Istana Kehakiman Putrajaya. Persembahan Grand Projection Mapping itu menceritakan perjalanan sejarah, budaya, sukan, flora dan fauna, keunikan makanan dan kejayaan yang dikecapi Malaysia. Dia punya emphasis ataupun penekanan dia adalah persoalan perpaduan dan untuk kita menerima kepelbagaian sebagai identiti negara Malaysia. Ini merupakan satu perkara yang wajar kita rasa bangga dan usaha-usaha untuk memecah belahkan dan melaga-lagakan di antara kaum di negara ini memang sewajarnya lah ditolak dan tak diterima oleh rakyat. Grand Projection Mapping itu diadakan selama 30 minit sebanyak 4 sesi bermula 8.45 malam hingga 12.30 malam. Antara tarikan baru ialah Planetarium 360 yang menampilkan struktur dom setinggi 10 meter yang dihiasi dengan cahaya visual 360 darjah serta laman Kampung Melayu, Chinatown dan Little India Street. Khalid ditemui media selepas merasmikan Lampu 2019, anjuran Perbadanan Putrajaya PPJ di Dataran Putrajaya malam tadi. Untuk edisi kali ini, PPJ mensasarkan kunjungan kira-kira 1.5 juta orang sepanjang penganjuran 4 hari Lampu 2019 yang akan berakhir pada malam 31 Disember ini. Besar impaknya. Dolar selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Angka korban akibat serangan bom kereta di Mogadishu, Somalia disahkan meningkat kepada 90 orang berbanding 76 mangsa yang dilaporkan sebelum ini. Serangan itu menggegarkan pos pemeriksaan polis di ibu negara ketika waktu sesak turut menyebabkan ratusan lain cedera termasuk lebih 100 mangsa parah. Kementerian Luar Somalia memaklumkan mangsa yang maut termasuk 2 warga Turki manakala kebanyakan mangsa lain adalah pelajar. Turut terbunuh 17 anggota polis. Media tempatan percaya insiden mungkin didalangi kumpulan militan Al-Shabaab namun belum ada pihak mengaku bertanggungjawab. Berikutan kebakaran hutan meluas sejak September lalu, kerajaan Australia mengumumkan akan memberi ganjaran kepada bomba sukarela di negeri New South Wales. Perdana Menteri Scott Morrison berkata bayaran sehingga $6,000 Australia akan diberikan kepada bomba yang layak dan sanggup bertugas lebih daripada 10 hari memadam kebakaran. Terdahulu, beliau berkata pemberian ganjaran itu bukanlah satu keutamaan. Namun, beliau berdepan tekanan politik apabila kebakaran hutan semakin tidak terkawal. Selasa lalu, beliau mengumumkan kaki tangan kerajaan akan menerima bayaran cuti tambahan kerana menjadi sukarelawan. Kebakaran memusnahkan lebih 4 juta hektar kawasan di 5 negeri sejak September dengan 8 kematian dilaporkan. Besar impaknya. Dolar selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sukan Johor Tigers melangkah sejarah di laman sendiri selepas muncul juara Piala Juara-Juara Liga Sepak Takraw STL 2019 selepas menewaskan Penang Black Panthers 2-0 di Stadium Iskandar Malaysia Johor malam tadi. Dalam perlawanan itu, trio tuan rumah menamatkan cabaran pasukan juara 2 edisi sebelum ini dengan kemenangan sekaligus mengutip hadiah wang tunai RM25,000. Dengan sokongan padu peminat, tuan rumah menurunkan Muhammad Farid Abdul Aziz selaku tekong, Muhammad Nur Aizat Muhammad Nordin dan Muhammad Mukhlis Borhan beraksi cemerlang dengan mudah menamatkan set pertama 21-10. Namun, Penang Black Panthers yang dibarisi Muhammad Zarif Merekan Ibrahim Merekan, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adam nyata memberi saingan sengit di set kedua dalam misi meraih gelaran juara kali ketiga musim ini. Skuad kendalian Muhammad Saiful Nizam Muhammad bagaimanapun terpaksa akur tunduk kepada Johor Tigers apabila trio tuan rumah berjaya menamatkan set kedua dengan kemenangan 21-13. Penang Black Panthers yang meraih tempat kedua pulang membawa wang tunai RM15,000 dan Farhan Adam diumumkan sebagai pengumpan terbaik. Tempat ketiga pula menjadi milik Perak Bison dan memenangi wang tunai RM7,000 selepas menewaskan pasukan jemputan Korea HC. Perenjam terbaik dan pemain paling bernilai Liga Juara STL 2019 dinobatkan kepada pemain Johor Tigers Muhammad Nur Aizat Muhammad Nordin, manakala pemain Korea Haichi Lim Tae-gun dianugerahkan sebagai tekong terbaik. Dalam pada itu, anugerah tekong terbaik yang diberikan kepada pemain pasukan Korea Haichi Lim Tae-gun jelas membanggakan pasukannya. Bukan hanya itu, kemampuan Tae-gun turut menyaksikan pasukan dari Korea ini berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir sebelum menamatkan kempen di tempat keempat. Menurut pengurus pasukan Lee Ki-hun, penyertaan kali pertama itu adalah sebagai pendedahan awal bagi pasukan yang dibarisi oleh pemain muda. It is our first time to participate the STL League, and actually STL League is quite different with the other tournaments about the production of TV and marketing, and the fans are a lot. So we came here to grow sepak takraw more in the world. Meskipun penampilan pertama di dalam saingan STL, namun pasukan Korea Haichi yang menurunkan pemain muda Lim Tae-gyun, Lim Jung-man dan Hong Seung-yeon nyata mampu memberikan saingan sengit. Dan mereka hadir dengan persiapan rapi apabila tampil garang berjaya menundukkan pasukan lawan seperti Negeri Sembilan Antlers, Kelantan Warriors dan Singapore Lions. Ternyata kehadiran pasukan jemputan antarabangsa dari negara jiran mampu memberi saingan yang lebih sengit kepada pasukan tempatan yang bertanding. Sementara itu, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Seri Ahmad Ismail berkata penyertaan pasukan antarabangsa memberi pendedahan kepada pemain tempatan dalam meningkatkan mutu permainan. Alhamdulillah, kerana kali ini kita dapat sebenarnya di peringkat awal 6 pasukan, akan tetapi 2 pasukan menarik diri di saat-saat akhir. Tapi 4 pasukan lagi terus berjuang bersama-sama dengan anak-anak kita dari Malaysia, dan saya rasa satu persembah yang baik yang telah ditunjukkan. Yang 2 telah menaik diri kerana salah satu Filipina mereka tidak dapat pelepasan daripada tentera saat akhir. Jadi tak apalah, whatever it is, kita teruskan. 3 pasukan antarabangsa lain yang turut memberi saingan dalam STL 2019 kali ini bersama Kira Haichi ialah Indonesia Garuda, Singapore Lions, China Great Wall. Tahun 2020 bakal menjadi musim sibuk bagi sukan kriket, khususnya pasukan wanita dalam misi melayakkan diri ke Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Sekaligus mencerahkan lagi sasaran untuk melakukan penampilan sulung di Sukan Commonwealth Birmingham 2020 dan kemuncaknya ialah Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles, Amerika Syarikat. Tidak dinafikan kejayaan pasukan wanita T20 pada Sukan CKL 2017 telah membuka mata Persatuan Kriket Malaysia MCA akan kemampuan sebenar mereka. Walaupun sekadar meraih pingat gangsa, ia dijadikan penanda aras terbaik tak kala tumpuan sering terarah kepada pasukan lelaki. Bagi Presidennya Mahinda Valipuram, momentum pasukan wanita yang kini di ranking 28 dunia kian meningkat saban tahun. Dengan pencapaian gemilang tahun ini ialah naik juara kejohanan kriket Asia 2018 selepas tewas kepada Thailand. So it's a very good progress. Tapi kita tahu kita perlu expose pemain kita. Kita tak boleh main interstate ataupun interschool. Saya ingat tahap ataupun mutu permainan.
Apa yang penting selepas ini ialah kesinambungan program pembangunan dan latihan pasukan wanita ke arah persiapan lebih komprehensif menjelang Sukan Asia dan Sukan Commonwealth masing-masing dianjurkan pada tahun 2022. Mahinda petang semalam hadir merasmikan kejohanan Kriket Liga Super Wanita T20 di Kinrara Oval, Puchong. Kejohanan julung kali diadakan itu berjaya menarik minat 4 pasukan dalam dan luar negara, antaranya Australia, Singapura dan Myanmar. Pertandingan berkonsepkan liga itu akan bermula esok dengan peringkat akhir dijadualkan berlangsung 2 Januari. Sebelum akhiri Buletin 1.30 tengah hari ini, lagi perkembangan terbaru nahas yang melibatkan rakyat Malaysia di Mesir. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata Wisma Putra akan membantu menguruskan semua mangsa dalam kejadian di Mesir. Beliau turut menasihatkan rakyat negara ini yang ingin ke luar negara agar mendapatkan perlindungan insurans sewajarnya sebelum melancong sebagai persediaan menampung kos jika berlaku sebarang kejadian tidak diingini seperti kemalangan dan kematian. Keluarga yang akan buat keputusan sama dia nak ke bumi di Mesir atau nak bawa balik. Kalau bawa balik dia akan melibatkan kos dan kita biasanya cuma facilitate saja. Kalau dia nak ke bumi di Mesir itu pegawai kita akan bantu pengurusan jenazah. Ujarnya pihak kedutaan akan membantu menguruskan semua mangsa yang terbabit dalam kemalangan di Mesir dan kematian seorang remaja di Australia semalam. Katanya beliau dimaklumkan tindakan segera telah diambil oleh pegawai kedutaan di Mesir dan Australia bagi membantu keluarga terbabit. Katanya langkah mengambil insurans sebagai persediaan di luar jangka ketika berada di luar negara. Ini kerana sebarang rawatan dan pengurusan jenazah jika berlaku kematian di luar negara kebiasaannya membabitkan jumlah kos yang tinggi. Beliau ditemui selepas merasmikan program kembali ke sekolah 2020 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Perang di Indra Mahkota Kuantan. Baru-baru ini, tular seorang pereka fashion muda menghasilkan lakaran gaun menggunakan bahan masakan dan kegunaan harian. Kini pereka itu meraih hampir 1 juta pengikut sejak hasil cetusannya itu. Visual itu mengakhiri Buletin 1.30. Saya Nurza Muhammad Zain. Salam hormat dan Assalamualaikum.